Dan perkara negatif yang orang tak tahu pasal bina badan ni adalah pasal barang lah, kita katakan. Jadi bina badan ni mungkin dari sudut pandangan luar kan, satu sukan yang pelik, training kuat-kuat, diet seksa-seksa, naik atas pentas macam shock sendiri. Dan ada juga yang argue bina badan ni bukanlah sukan dari konteks sukan tradisional seperti bola dan itu sebagainya. Dia lebih kepada performance arts. Jadi apa pandangan Riz? Okay, first of all, bina badan ni adalah mental game. Okay, diet, training, okay, bina badan ni dia pengaruhi 3 faktor. Yang pertama adalah rutin latihan bebanan, ataupun lebih popular kita panggil kan resistant weight training lah. Dan yang kedua, dia pengaruhi oleh nutrisi, pemakanan lah, segi diet. Yang ketiga, rehat atau tidur yang cukup. Jadi 3 peranan ni kita perlu meletakkan komitmen yang betul-betul untuk kita dapatkan hasil yang semaksimum boleh. Sebab tu kalau orang tanya biasa badan ni ambil masa berapa lama kan, itu kita tak boleh jawab. Sebab itu bergantung kepada komitmen dan kita punya disiplin masing-masing. And then sukan bina badan ni bagi saya sukan yang sangat-sangat mencabar, latih mental kita, fizikal dan emosi. Sebab sebelum ni bukannya saya terus direct kepada sukan ni, saya main sukan lain seperti sepak takraw dan hoki sampai ke peringkat negeri. Tetapi bukan saya nak kata sukan kita tak bagus, cuma kita berhak memilih jalan hidup kita sendiri kan. Yang mana kita rasa lagi okey, lagi kita rasa nakkan cabaran, insya-Allah kita teruskan. Jadi bina badan ni macam kita tahu, tanpa komitmen dari segi diet dengan weight training tak boleh pergi ke mana dan tak akan ada hasilnya. Macam dia sebut tadi, ada komitmen, ada apa, training, pemakanan. Tapi salah satu lagi faktor yang mungkin orang tak tahu, genetik. Ya, sebab betul. Kalau contoh kita ambil contohlah Ali Abu, kalau dia follow 100% Riz punya training regimen, punya nutrition, punya suplemen protokol semuanya, takkan dapat hasil yang sama. Takkan dapat hasil yang sama. Sebab genetik ni Tuhan dah beri daripada awal lagi. Jadi kita tak boleh nak kata kita tak boleh nak ubah, tak boleh, tapi improve boleh. Jadi improve tu lah dari kita katakan dari segi komitmen, dari segi diet, pemakanan lah terutama. Sebab the main point dalam bina badan ni pemakanan. Tanyalah siapa-siapa pun yang dah lama dalam bina badan, the main point is pemakanan. Macam mana kita makan, macam itulah badan kita hasilnya. Sebab kata you are what you eat. Yes, that's it. So sekarang zaman media sosial, orang nampak kalau yang follow fitness, bila buka FYP mesti nampak yang fit. IG yang keluarkan discover kat search mesti orang yang fit top 1%. Jadi bila ada nampak tu, best lah bina badan ni, main gym, badan cantik. Lepas tu kadang ada influencer yang share apa suplemen mereka ambil dan apa barang mereka ambil. So ramai orang macam nak ikut je sebab mereka nampak benda yang positif, benda yang happy, benda yang orang kata mudah. Tapi Riz ni dah celup kaki dalam kolam, dah sendiri experience. Apa benda negatif yang orang tak tahu, yang mungkin dari luar tak tahu, dari segi bila tengok IG, TikTok orang tak nampak apa yang tersembunyi dia? Baik, pertama sukan bina badan ni bukanlah sukan yang kita katakan boleh follow secara membuta-tuli lah, bahasa mudah dia. Tapi ia merupakan satu sukan yang perlu diteliti dari segi aspek ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Macam saya kata, sukan ni sentiasa kita perlu letak dalam diri untuk terus belajar, apa-apa sukan pun kan. Jadi walhal kita dekat taraf mana sekalipun, kalau kita tengok yang bertanding untuk Olympia pun, mereka still lagi hire coach sebab mereka perlukan bimbingan dan teguran daripada seorang coach. That's why jangan pernah berhenti hire coach untuk pantau kita progress dan sebagainya. Dan perkara negatif yang orang tak tahu pasal bina badan ni adalah pasal barang lah, kita katakan. Boleh saya share sikit yang mitos? Boleh. Jadi kenaan dengan yang mentaliti masyarakat kita sekarang ni, apa bila kita cakap pasal bina badan, of course, bina badan ni senang, dia just macam makan suplemen banyak-banyak and then cucuk and then terus besar. Dia tidak semudah tu. Sebab apa? Dalam sukan bina badan ni, dia the main point macam saya kata, pemakanan dan weight training. Pakailah suplemen apa pun, barang apa pun, tiada magic, tiada jalan pintas. Kita dapat hasil melalui apa yang kita usahakan. Jadi kalau kita tak sanggup nak berkorban ke arah tu, maka kita tak akan dapat hasilnya. Tak kisahlah kalau nak cakap pasal pakai barang tak pakai barang ni kan, itu soal duit. Duit semua orang boleh ada, tapi tak semua orang yang kaya boleh ada badan. Sebab badan ini kita boleh jana, kita boleh hasilkan melalui komitmen, mentaliti kita, emosi kita. Sebab kadang kan orang nak follow je, sekarang pun zaman mudah, benda-benda semua boleh beli secara online je. Jadi orang tak nampak semua tu, tak nampak segala benda yang perlu diteliti kan. Sebab bila kita train, suplemen, barang, banyak benda perlu diteliti. Betul. Contoh kalau ambil barang,
ada dia punya cycle, Ya, ada betul. capacity, so Betul. perlu teliti. Dan saya nak kongsikan sharing yang ni sekadar sharing lah, kita tak ada nak promote. Betul, tak ada promote. Kita ikut kesihatan masing-masing lah. Ya. Sebab kalau ada orang yang memang ada secara keluarga, darah tinggi, pencemaran dan sebagainya, bila dia start lompat ke level lebih tinggi tu, Yes. risiko pun dia lebih Yes, tinggi. betul. So untuk atlet bina badan sendiri, dia dah tahu risiko dia. Dia join ni untuk minat, jadi tak payah dengan nak pergi ceramah tu, tak payahlah, tak sihat. Dah masing-masing dah tahu mereka join ni sebab minat kan. Yeah. Jadi soal pakai barang tu, sebenarnya saya kena tegaskan bahawa benda tu kita perlu teliti dan perlu belajar, dan benda tu kita nak kata tidaklah kata kalau pakai tu terus dapat side effect macam mana kita buat research kat Google. Sebab apa jenis research pun kita perlu tengok dari segi apa kita kata lab test. Faham? Maksudnya ada bahan uji kaji. Jadi kalau kita tak pernah try tapi kita cakap seperti mana kita dah pernah try lama, itulah yang sebenarnya menimbulkan isu yang tak sepatutnya timbul. Kalau ikut prosedur ataupun cycle yang betul, dosage yang betul. Like I said, very low dose in my supplements that I've been doing. I'm going to be going up a little bit more after this if I'm healthy. Pakailah apa jenis suplemen barang, insya-Allah keselamatan kita, kesihatan kita sentiasa terjaga. Sebab tu makanan orang yang bina badan dengan lifestyle dia tak sama seperti orang biasa. Tetapi masalahnya mentaliti orang sekarang, dia nak lifestyle yang macam orang normal, makan apa saja, and then diet memang tak kisah langsung pasal makanan. Dari segi program training pun tak cakna, tapi nak pakai barang seperti mana orang yang bina badan komit. Jadi bila tak dapat hasil, tak dapat komitmen, tak dapat apa yang dia nak, itulah yang akan menimbulkan isu condemn-mengondem. Jadi itu memburukkan nama sukan bina badan. Sebenarnya sukan bina badan ni adalah sukan yang sangat mahal, yang orang tak boleh beli dia dengan duit. Dia hanya boleh jana melalui komitmen, disiplin, dan kita punya konsisten dari segi training, diet. Sebab saya masih newbie dan masih banyak belajar, dan apa yang saya tahu memang orang bina badan ni dia diet berbulan-bulan, dan diet bina badan ni sangat tak sama kan coach dengan diet orang yang nak lose weight semata-mata. Sangat beza. Jadi kita tak boleh nak samakan orang yang nak lose weight dengan orang yang bina badan, sebab komitmen mereka dari segi diet dengan training adalah sangat berbeza. Jauh sekali.